Okay, so sekarang kita sambung. Tadi cikgu dah dapat tak? Bila definasi memang kebanyakan definasi. Kalau soalan tu berkaitan definasi, dia tengok rumus kan? Berdasarkan rumus tu kita boleh bagi tahu definasi dia. Kebanyakan. Kecuali yang macam hari tu cikgu cakap daya. Daya tu tolakan ke, tarikan. Betul tak? Dia bukan berkaitan rumus. Nanti cikgu akan share lah senarai rumus tu. Okay. Berikan daya impuls. Daya impuls ni lah. Apa? Tadi cikgu dah cakap. Apa? Daya impuls? Perubahan momentum. Kadar perubahan momentum. Kadar. Kadar. Apa-apa yang kita bahagi dengan masa, kita panggil kadar. Apa yang kat atas ni? Kadar perubahan momentum. Faham? Dah dapat satu markah. Okay, kalau soalan tanya impuls, tak ada daya, dia tanya impuls je. Jadi FT lah. T bawa ke atas. FT, T bawa ke atas. Sama dengan, ni baru impuls, FT tu impuls. So, kalau impuls, ni lah perubahan momentum je. Tak ada kadar. Faham tak? Faham. Ataupun hasil darat daya dengan masa. Boleh juga mana-mana. Okey. B, ini soalan prinsip kerja. Okey, kalau 4 markah soalan prinsip kerja. Terangkan bagaimana daya impuls dapat dimaksimumkan dalam memukul bola lisit itu. Okay, so kalau soalan 4 markah ni prinsip kerja, boleh tak kalau awak nak terang lebih? 5 ke 6 ayat ke, boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, betul. Terang je lebih, tak apa. So sekarang ni apa dia nak? Kita bermula, dia nak maksimumkan daya impuls. Betul? Jadi kalau nak maksimumkan daya impuls based on rumus, macam mana? Based on rumus tu macam mana nak maksimumkan? Kita punya rumus F sama dengan MV tolak MU bahagi T kan? So kalau kita nak maksimumkan daya impuls, yang pertama kita perlu apa? Kurangkan masa. Okay, yes. Okay, macam mana nak kurangkan masa based on design of the kayu pemukul itu? Guna kayu pemukul yang keras ataupun kayu pemukul yang lambat? Keras. So, kita boleh teranglah dari segi design objek yang kayu pemukul tu. And then bola tu sendiri kan. Okay, so kita guna kayu pemukul yang keras untuk kita pendekkan masa pelanggaran. Okay, memendekkan masa pelanggaran, jadi daya impuls akan bertambah. Kena terang dua-dua ni. Based apa benda yang kita designkan, kita buat tu, kena terang. Okay, dah dapat satu markah kat situ. Okay, yang kedua, apa lagi? Apa lagi yang kita boleh tengok kat rumus ni? Kat mana lagi yang kita boleh tambah? Kat mana lagi yang kita boleh tambahkan daya? Apa hubungan daya dengan perubahan momentum? Ataupun jisim, bolehkah kita ubah jisim? Jisim bola tu. Sebab kita nak bola tu pergi laju kan. So kita nak, boleh ke tengah-tengah lawan tu kita ubah jisim dia jadi lagi kecil? Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Tak boleh. Tak. So kita tak payahlah ubah jisim. Kita ubah apa yang kita boleh ubah? Apa yang kita boleh ubah kat sini? Laju. Halaju. Okey, halaju. Jadi kita nak ubah halaju tu macam mana kita buat pada kayu pemukul tu? Apa formula halaju? Tu kan formula halaju. Betul. So kalau nak tambahkan halaju, kita kena tambahkan sesaran. Sesaran apa? Sesaran kayu dengan bola tu semasa awak nak ayunkan dia. Okey, awak nak ayunkan tu, awak nak ayunkan, awak ambil jarak. Kita ambil jarak. Macamlah kita lompat tinggi juga. Kalau kita lompat tinggi kan kita ambil jarak dulu. Kita lari dulu ke belakang, lepas tu lepas tu kita pun lompat. Ataupun orang main golf. Orang main golf pun dia ada ambil jarak. Lepas tu hoki. Cikgu dulu coach hoki kat sekolah. Kita ambil jarak daripada belakang. Daripada belakang kita ambil jarak, jadi kita tambahkan sesaran.
So bila sesaran bertambah, laju dia bertambah. Okey, hayunkan kayu pemukul pada jarak yang tertentu supaya kelajuan dia bertambah. Kelajuan kayu pemukul bertambah. Ataupun awak boleh pukul dengan kuat lah. Boleh juga awak cakap macam tu. Pukulkan dengan kuat. Dengan laju. Tapi kalau nak tambah kelajuan memang kena tambah jarak kan. Takkan awak pukul awak jarak tu pendek awak boleh tambah laju dia. Betul tak? Betul tak? Logik kan? Kena tambah sesaran betul. Macam kayu golf kita angkat tinggi. Kenapa kita angkat tinggi? Kenapa kita angkat kayu golf tinggi? Nak tambah laju. Sebelum kita tambah laju, keyword tinggi. Kita angkat tinggi kayu golf tu. Tinggi tu maksudnya kita nak tambahkan tenaga apa? Hari tu cikgu dah terang. Tenaga apa? Kalau Upayaan. tinggi, Upayaan. tenaga keupayaan apa? Graviti ke kenyal? Yang melibatkan height. Gravity. Gravity. Sesuatu objek yang kita increasekan dia punya height, it will increase the potential energy. Dia akan tambahkan juga tenaga keupayaan graviti. So bila tenaga keupayaan graviti tambah, bila awak swing, awak turunkan kayu golf tu, dia akan convert kepada tenaga kinetik yang tinggi. Tenaga kinetik ialah half mv square. So bila tenaga kinetik tinggi, dia akan convert kepada kelajuan yang tinggi. Faham tak? Faham ke tak? Sebab tu orang angkat kayu golf. Sebab dia nak tukarkan kepada tenaga keupayaan yang tinggi kepada tenaga kinetik yang tinggi supaya lebih laju. Okey. Faham? Sama juga macam benda ni. Sama juga macam benda ni, kita tambahkan sasaran supaya hal laju dia bertambah. Bila hal laju bertambah, perubahan momentum pun bertambah. Okey, so point yang pertama dah dapat. Kita kurangkan masa dengan menggunakan kayu pemukul yang keras dan daya impas akan bertambah. Poin yang kedua, kita tingkatkan sesaran sebelum pukul supaya kelajuan bola bertambah. Bila kelajuan bola bertambah, kita hayunkan kayu pemukul dengan sesaran yang tinggi dan kelajuan pun bertambah. Jadi perubahan momentum pun bertambah. Okey. Bertambah. MV tolak MU ni. Tadi kita dah kat sini kan, ni poin yang pertama. Okey, kita kurangkan. Kemudian yang ini, kita tambahkan kelajuan. Jadi perubahan momentum, the whole perubahan momentum pun akan bertambah sedang daya impas pun bertambah. Okey, kemudian kita gunakan jisim kayu pemukul yang kayu tu kita nak guna yang kayu yang berat ke kayu yang ringan? Ringan. Okey. Kayu yang berat ke kayu yang ringan? Sekarang kita pertimbangkan perubahan momentum kayu. Kita boleh pilih macam hoki kan, cikgu sendiri ajar hoki kan, cikgu coach hoki. Jadi kalau defend kena guna kayu yang berat. Sebab defend nak buat clearance. Dia kena guna kayu berat, jadi bila dia pukul je kayu hoki tu, kena je bola hoki, dia akan pergi laju. Sebab kita boleh pilih, itu kita punya pilihan M ni. Jisim kayu pemukul kita boleh guna yang tinggi, jadi perubahan momentum akan bertambah. Sebab faktor yang mempengaruhi momentum ada dua, selain daripada hal laju, jisim. So sebelum perlawanan kita boleh guna kayu yang berat. Tapi bola ni memang kita kena guna yang ringan sebab kita nak bola tu pergi dengan laju. So bila pergi dengan laju, mass dia kena kurang sebab F sama dengan MA, jadi bila mass kita guna tu kurang untuk bola tu, acceleration dia tinggi. Bola biar ringan sebab kita nak dia terbang. Kita nak terbang. Okey, tapi untuk untuk kayu tu kita pilih yang berat. Sebab bila berat momentum dia bertambah. Bila momentum bertambah, perubahan momentum pun bertambah, daya impas pun bertambah. Nampak tak aspek-aspek yang kita boleh buat pilihan kita sendiri kat situ? Okey, faham? Ini kalau cikgu kata cikgu nak ubah suai dari segi design construct, dari segi soalan AC 10 markah. Awak dah boleh jot down dah kat situ. Kita boleh guna untuk design, kita boleh guna untuk soalan prinsip kerja. Okey, faham tak?
Okey. Boleh? Boleh ke tak boleh? Okay, saya Boleh. boleh so seorang-seorang sebutkan balik dia punya fakta tu. Ni. Okay. So seorang-seorang sebut balik dia punya fakta. Yang pertama, kita guna Membuat kita guna Menggunakan kayu keras. kayu pemukul yang keras, kayu keras. So bila keras, dia akan buat apa explanation dia? Memendekkan Tempo. masa. Kurang. Okey, masa kurang. Okey, awak tolong tulis dalam bentuk ayat cikgu buat macam ni. Awak jangan buat macam ni. Melainkan awak define dalam essay tu awak dah define siap-siap masa tu simbol dia T. Bolehlah awak guna T. Tapi kena bagi tahu siap-siap. Simbol ni jangan guna. Simbol ni kita sendiri, kita-kita je. Kalau sebab simbol ni tak ada dalam matematik. Simbol macam ni boleh. Sebab dia ada dalam matematik. Nak suruh cikgu tulis panjang-panjang juga ke? Tulislah. Nanti kami pula. Awak catat kan? Catat tak? catat. Catat. Very good. Okay, so masa kurang. Lagi? Apa lagi? Nombor 2. Kayu yang macam mana? Yang berat ke ringan? Yang Kayu yang berat. yang berat supaya maksudnya jisim dia tinggi lah. Berat tu maksudnya jisim dia tinggi. Kita cakap dari segi kuantiti fizik. Jisim dia tinggi. Supaya apa? Momentum Bertambah. momentum bertambah. Okay, lagi? Dah 2 dah. Yang ketiga? Mengurangkan masa impak. Dah? Kayu tu kita guna yang keras. So masa pelanggaran berkurang. Okay, seterusnya yang ketiga apa? Tingkatkan sasaran. Okay, tingkatkan sasaran antara apa? Kayu dengan bola. Yes, antara kayu dengan bola sebelum pukul. Okay, dengan bola sebelum pukul. Lama tak cukup dah. Okay, sebelum pukul. Okay, ni cikgu pesan dulu kat awak. Tapi awak tambah kan? Awak dah catat. Perlu ke cikgu buat macam ni? Ataupun memang awak dah tulis? Korang dah tulis ke? Dah tulis tapi kan dah record tu boleh juga tengok. Kan lupa pula. Sorry. Okay. Apa tadi? Okay, kita tambahkan sasaran supaya halaju pemukul Tambah. bertambah. Okay. Lepas tu apa lagi? Dah 3 kan? 3 point. Lagi apa lagi? Menggunakan bola yang ringan. Yes, good. Guna bola yang ringan Supaya boleh terbang lagi jauh. jangan cakap terbang. Supaya boleh boleh tambah percikan. Kita kena terang dalam kuantiti fizik, dalam bentuk kuantiti fizik. Guna bola yang ringan ataupun jisim yang rendah. Nampak ringan ni maksudnya jisim yang rendah. Okay. Supaya percikan bola bertambah ke berkurang? Bertambah based on equation ni. F sama dengan M bahagi A. So bila mass dia berkurang, acceleration bertambah. Okay, dan last kali awak boleh tambah 5 point guna bola yang kenyal. Supaya dia ada tenaga keupayaan kekenyalan yang tinggi dan dia akan bertukar kepada tenaga kinetik yang tinggi. Boleh? Tambahlah lagi kat situ. Sebab tu bola untuk permainan baseball ni dia bola ni kan bola tenis kan, betul? Kan? Baseball guna bola tenis, betul? Bola tenis kena pegang tak bola tenis? Tahu tak bola tenis?
bola softball. Tahu tak bola softball? Tahu ke tak? Tahu. Kan awak hilang daripada radar ke cikgu hilang daripada radar. Okey dah. C. Okey, C ni inilah kita panggil construct membuat keputusan. Making decision construct. Okey, Raja 5.2 menunjukkan reka bentuk 4 buah buaian Newton gergasi. Okey. STUV dengan spesifikasi yang berbeza. Okay, so dia bagi 4 kat sini. So dia minta apa? Okay, dia kata anda ditugaskan untuk mereka bentuk, menentukan reka bentuk yang paling sesuai. So kita kena buat keputusan reka bentuk yang mana yang paling sesuai. STU ataupun V untuk digunakan sebagai unit pameran. Untuk pameran pesta sains. Kaji semua spesifikasi bagi setiap reka bentuk dari aspek yang berikut. Yang pertama, kita kena tengok ketegangan tali, ketegangan maksimum tali. Yang kedua, ketupatan rangka. Yang ketiga, jisim ladung logam. Dan yang keempat, susunan tali. Okay. Dia ada 10 markah kat sini. 10 markah. Seterusnya, bila awak dah kaji-kaji yang mana yang bagus, awak pun kena terangkan kesesuaian aspek dan tentukan mana yang paling sesuai. S ke T ke U ke V kan? So dapatlah markah yang ke-10. Okay, terangkan kesesuaian tu ke-9 dan ke-10. Okay. Perkara pertama, kalau awak dapat soalan recognition construct ni, yang pertama awak kena tengok dalam banyak-banyak ni, mana yang boleh membantu awak untuk membuat pilihan. Okay, so tengok dari segi, okay, ada idea tak? Saya nak tanya idea awak dulu. Okay, kalau Nabil pilih yang mana? S, T, U atau V? Dari segi apa yang Nabil pilih? Okay, saya nak tengok idea korang dulu. Cepat. Ada idea tak saya nak pilih? Yang V kot. Kenapa V? Sebab dia punya ketegangan tali maksimum dia boleh mencecah sampai 1500 Newton. 1500 Newton. So tinggilah. Dia boleh support jisim yang banyak. Ya. Hmm. Okay. Tu idea awak. Okay, orang lain setuju ke dengan Nabil? Okay, ada tak dekat sini yang boleh membantu awak dekat V selain daripada ketegangan tali yang maksimum 1500 Newton tu? Kat mana lagi? Jisim. Jisim Ladung logam. logam. Jisim ladung logam yang kita ada 2 je, 0.1 kg dengan 1.5 kg. So kita cek yang lain. Okay, sama 1.5 ataupun 0.1. Maksudnya kita ambil yang tinggi kan? Awak ambil yang tinggi. Ketegangan pun ada 2 juga. Satu 100 Newton, satu lagi 1500 Newton. So awak ambil yang tinggi juga. Okay, so kenapa agak-agak jisim yang tinggi? Kaitkan balik dengan apa yang cikgu ajar tadi mengenai gaya pemukul yang berat semua tu. Ada kaitan tak? Sebab dia nak berlanggar ni. So pilih pelanggaran je melibatkan perubahan momentum. Betul. Ada daya impulse. Betul. Ini bola dia keras jadi masa pelanggaran dia pendek, daya impuls tinggi. Kemudian jisim bola yang berlanggar tu kena tinggi supaya perubahan momentum dia tinggi. So daya impuls pun tinggi. Betul? So tu dah membantu awak lah. Okey. Ada lagi tak? Kat sini ketumpatan rangka. Ni 1500. Yang ni 200. 1500 dengan 200 je dia ada. 2 je. Okay, so awak pilih yang 200 ni maksudnya awak pilih yang rendah. Ketepatan rangka dia rendah. 200 ni rendah. Kenapa kena rendah? Agak-agak lah. Kenapa kena pilih ketepatan rangka yang rendah? Cikgu, ketupatan rangka tu apa? Ketepatan rangka ni ketepatan dia. Okay, ketepatan adalah jisim bahagi isi padu.
So bila ketepatan angka rendah, jisim dia rendah, dia ringan. Dia ringan. Dia ringan. Kenapa nak kena rendah? Kan dia dekat apa? Cuba tengok balik. Dia dekat mana ni? Dekat pameran sains. Nak guna untuk pameran sains. Agak-agak pameran sains ni orang ubah-ubah tak, alih-alih tak benda ni. Ubah alih-alih. Ubah, alih, senang nak angkat. Jadi kalau orang ke tu berat, macam mana lah nak angkat, nak gerak-gerakkan. Faham tak? Okay, so kena guna ketepatan yang rendah. Ketepatan yang rendah ni macam mana? Kalau awak tengok basikal racing, basikal lumba, ringan ke berat? Ringan. Ringan. Okay, ringan sebab dalam dia tu hollow. Hollow. Rongga. Okay, rongga. Tapi suatu objek yang hollow, yang berongga ni, dia kuat tau sebenarnya. Sebab tu basikal lumba maksudnya dia kena pergi laju. Lumba tu kena laju, pecutan kena tinggi. Okay, pecutan kena tinggi. Jadi basikal tu kena ringan. Basikal ringan maksudnya dia tak boleh guna solid, besi solid. Dia kena guna komposit ataupun yang ada rongga lah. Dan bila berongga, kalau macam berlaku pelanggaran ke apa, ada crumple zone, ada zone kemek. So meningkatkan, memanjangkan masa pelanggaran. Kalau berlaku pelanggaran lah. Faham tak? Tapi yang pentingnya kita nak kurangkan jisim supaya pecutan bertambah. Ini untuk basikal lumba. Tapi kalau dekat pameran sains ni kita kena kurangkan jisim. Kita guna ketepatan yang rendah sebab ketepatan dengan jisim berkadar terus. Okay. So bila ketepatan dia rendah maksudnya jisim dia rendah. Bila jisim rendah dia ringan ke berat? Jisim rendah ringan ke berat? Ringan. Ringan. Kalau kita design apa-apa untuk yang mudah alih, sekarang ni kan banyak reka cipta. Kalau awak tengok go shop, orang jual periuk. Periuk ringan. Periuk-periuk yang diorang guna, kuali-kuali daripada batu mama, tapi batu mama yang ringan. Semua sekarang nak ringan sebab mudah alih. Kita tak nak cipta benda yang berat. Kita sendiri tak larang nak angkat benda berat-berat. Kalau boleh handphone tu pun ringan. Saiz tapak tangan kita ringan. Macam faham tak maksudnya? Sekarang teknologi macam tu, nak ringankan. Okey, tengok tujuan lah. Kalau berat tu untuk kestabilan lah. Kita tengok tujuan. Okey, faham ke tak ni? Okey, sekarang cara penulisan. Okey, so awak pilih V kan? Sebelum awak pilih V tu, itu membantu awak lah. Tapi sekarang kita kena tulis balik. Kita kena tulis semula benda ni dalam bentuk jadual. Okay, kalau soalan multidimensional construct essay ni kita kena tulis dalam bentuk jadual. Sorry cikgu baru nak belajar guna OneNote. Ini bukan OneNote. Nanti kalau guna OneNote tak payahlah terbalik benda ni. Okay, jadual awak buat kat kertas sekarang. Ada 3 kolom. Okay, macam making digital, macam design construct jugalah ada 3 kolom. Okay, kolom yang pertama spesifikasi. Awak tulis spesifikasi. Ini kecil sikit. Okay, spesifikasi. Okay, dah. Lepas tu kolom yang kedua awak tulis pilihan. Okay, pilihan. Dan yang ketiga awak tulis penerangan untuk pilihan awak tu. Okay. Sama juga macam design construct. Okay, spesifikasi. Okay, kemudian pilihan dan penerangan. Mesti ada penerangan, konsep fiziknya. Okay, kemudian awak salin lah yang 4 tu. Okay, buat 4 dan bawah sekali ni kita punya pilihan. Pilihan kita dan justifikasi. Okey. Pilihan kita tadi V kan, tapi kita jangan tulis V dulu. Okey, kita tulis dulu dia punya karakteristik spesifikasi. Yang pertama apa tadi? Apa dia suruh pilih? Yang pertama ketegangan apa?
Maksimum Okay, Maksimum tali. tali. maksimum tali. Okey, ketegangan tali kan? Ketegangan tali. Okey, ketegangan tali awak pilih yang tinggi ke yang rendah? Kita ada dua Tinggi. nilai kan? Tulis sini tinggi. Okey, kenapa nak kena tinggi? Kenapa nak kena tinggi? Supaya dia boleh apa? Sokong. Sokong ladung yang berat. Bagus. Sokong berat ladung logam tu. Sokong berat ladung. Okey. Kemudian nombor 2, apa spesifikasi yang kedua? Rangka. Betul? Awak talilah dia punya soalan tu kan, rangka. Rangka dia macam mana? Ketupatan rendah ke tinggi? Rendah. Yes, ketupatan rendah. Cikgu tulis simbol je lah. Awak tulis dalam bentuk perkataan. Ketupatan rendah supaya Mudah dialihkan. Okey, bila ketupatan, untuk awak sebut mudah alih tu, last kali baru sebut mudah alih. Okey, awak kena sebut based on this equation. So, bila ketupatan kurang, GSM Kurang. Kurang. M tu kurang. Jadi, bila kurang, dia ringan. Kena sebut ni, GSM kurang, ringan. Lepas tu awak boleh tulislah mudah alih. Tak tulis mudah alih pun tak apa. Okey, nak tulis mudah alih pun boleh, tak tulis pun tak apa. Tapi yang penting awak kena tulis GSM rendah, dia ringan. Bila ringan tu faham-faham lah memang mudah alih. Okey, kemudian ladung tu sendiri. Okey, ladung tu macam mana? Yang berat ke yang ringan? Berat. Tadi kita kata, yes, kita pilih yang berat supaya apa? Momentum bertambah. Okey, yes, perubahan momentum bertambah besar. Okey, perubahan momentum besar. Okey, ataupun awak boleh cakap dari segi inertia. Okey, inertia dia besar. Dia lambat berhenti lah sebab dia kan nak berlanggar dengan kawan sebelah-sebelah dia. Jadi inertia besar, ayunan boleh kekal lama. Sebab dia lambat berhenti lah maksudnya. Inertia berkait dengan jisim. Bila jisim tinggi, masa untuk dia berhenti tinggi, jadi inertia dia tinggi. Boleh kaitkan dengan inertia. Okay, inertia. Boleh tambahlah kat sini inertia tinggi. Okay, dan seterusnya yang keempat, apa? Berkaitan dengan susunan tali. Okay, susunan tali bentuk V ke lurus? Based on awak tengok-tengok tadi, yang pilihan V tu, susunan tali dia bentuk apa? V kan? V. V shape. Okay, kenapa kena V shape? Supaya boleh apa? Boleh menambahkan kestabilan, menambah. Alah, tak sukanya tulis tempat ni. Okay, cikgu tulis dalam bentuk simbol je. Kestabilan dia bertambah. Kestabilan bertambah, kemudian dia boleh mengurangkan ketegangan tali, boleh mengekalkan momentum. Okay, tulis je. Sekarang ni kan awak tulis je banyak-banyak apa yang awak rasa dari segi konsep fizik. Jangan kedekut nak tulis sebab nanti kita free marking. Free marking ni maksudnya ni kalau tak berubah kalau skema tak berubah. Okay, free marking ni maksudnya kita tanda bebas. Kalau katakan yang ini rangka kan, rangka awak tulis kat sini ringan. Kita bagi markah bagi yang atas ni. Bagi penerangan atas ni. Faham tak? Kalau perubahan momentum ni awak tak tulis sini, awak tulis kat bawah, kita bagi markah untuk spek yang mana. Kita free marking, tanda bebas cari isi. Kita cari isi sebab kita nak tolong budak. Tolong student. Okay, kalau tak berubah lagi lah. Nanti saya tanya member saya yang tahun lepas punya macam mana. Okay, sebab saya tanda paper 3 untuk SPM baru ni. Okay, pilihan. Okay, pilihan apa? V kan tadi? Betul? V. Okay, V. Lepas tu justifikasi awak salin balik sebab apa awak pilih V? Sebab ambil salin balik ni. Ketegangan
ketegangan tali dia tinggi, rangka dia, ketepatan rangka dia rendah, ladung dia berat, dan dia punya susunan tali dia bentuk V. Faham tak? Okay, faham ke tak? Faham tak? So awak salin balik. Jadi mesti tulis dalam bentuk jadual. So sebab ni awak tak perlulah terang penerangan lagi. Justifikasi ni awak ambil yang ini saja. Letakkan salin dekat situ. Okay. Cikgu, Ya. kalau contohnya kan kita pilih U, lepas tu kita terang, salah juga ke? Yes, salah. Bukan. Bila awak pilih U, awak terang. Okey, pilihan awak salah. Satu maksudnya markah untuk pilihan tak ada. Sebab pilihan salah. Kemudian dia akan tak carilah. Dia akan cari kat mana yang berkaitan. Dia bagilah. Sebab yang ni dengan yang V punya ni sama kan? Ketegangan tali sama kan? Okey, dia bagi satu markah. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu kat awak. Masa awak terang esei tu tadi, awak jawab, awak jangan sebut nilai dia. Awak jangan sebut nilai dia. Awak sebut tinggi. Okey, awak sebut tinggi. Awak jangan sebut nilai. Kalau awak nak sebut nilai pun, awak sebut dulu tinggi, dalam kurungan awak letak nilai. Sebab dia macam ni tau. Okey, contoh ni analogi yang paling senang lah. Okey, kalau seorang lelaki Islam, dia nak pilih calon isteri. Okey, dari aspek, dia nak pilih calon isteri. Jadi dia dah ada beberapa orang calon. Lepas tu dia nak pilih macam mana dia nak pilih. So dalam Islam diajarkan cara nak pilih calon isteri adalah berdasarkan 4 spesifikasi. Yang pertama akhlak dia, betul. Yang kedua keturunan, yang ketiga harta, yang keempat rupa dia. Jadi lelaki dia tetapkan dulu. Okey, kalau dari segi akhlak saya nak pilih yang baik. Okey, dia tetap dulu. Yang kedua dari segi harta tak apa, sederhana pun tak apa. Yang ketiga dari segi rupa paras, sederhana pun tak apa. Yang keempat dari segi apa lagi? Dari segi apa? Keturunan faham tak? Maksudnya kita yang buat ketetapan dulu, last kali kita tengok calon yang kita ada, yang mana yang dapat markah tinggi based on ketetapan kita tu. Itulah cara dia. Okay, kita jangan pilih dulu. Tadi memanglah cikgu cakap agak-agak yang mana. Sebab yang ini nak membantu awak. Mungkin awak macam bela-bela, tapi sebenarnya kalau ikut dari segi jawapan ni tadi, awak tulis dulu ketetapan kat sini berdasarkan 4 ciri ni, awak tulis dulu. Dari segi ketegangan tali dia tinggi, kenapa? Kalau macam orang lelaki kan nak pilih perempuan dari segi akhlak dia baik, kenapa? Macam itulah. Awak tetapkan dulu, kemudian barulah awak tengok balik dia punya colan-colan dia, calon-calon dia tu. Apa yang awak ada, STUV yang mana yang banyak sekali memenuhi ketetapan awak. Faham ke tak faham maksud cikgu ni? Faham ke tak? Faham. Faham Okey, nanti kita ada lagi satu soalan yang berkaitan dengan ini juga. Kita pergi kepada D. Nyatakan perubahan tenaga yang dialami oleh troli. Sebuah troli itu dia bagi jisim 2 kg. Jisim, simbol dia apa? Apa simbol jisim? Apa simbol jisim? M kecil. Menggelung. So, menuruni satu cerun dari keadaan rehat. So, bila sebut rehat, apa? U ke V? U ke V? U sama dengan? Kosong. Okey. Tak apa, kita tulis je dulu. Kemudian cerun itu ketinggian dia 2 meter. So, apa? Ketinggian apa simbol dia? H. Tak apa, kita tulis je dulu. Okey, kemudian nombor 1, nyatakan perubahan tenaga yang dialami oleh troli itu. Dari tempat tinggi, lepas tu dia mengelongsor. So, tenaga apa ke tenaga apa? Tenaga apa kalau ada ketinggian, tenaga apa? Keupayaan. Keupayaan apa? Nak kena babak dah korang ni. Keupayaan apa? Gravity. Sebut bagi habis.
keupayaan graviti, because of gravity tu, bila-bila awak berada tempat tinggi ni, bila-bila awak akan jatuh, sentiasa tak seimbang bila awak berada kat tempat tinggi. So sentiasa ditarik oleh graviti bumi. Tenaga keupayaan graviti. Sebab kita ada satu lagi jenis tenaga keupayaan kenyal. Bila awak kompreskan spring ni, so dia ada tenaga keupayaan kenyal yang awak belajar masa form 5, half mx, fx. Ni tenaga keupayaan kenyal punya formula. Daya darat dengan compression, pemampatan punya length ataupun pemanjangan. So bila mampat ke, bila panjang ke, dia tak seimbang. Dia ada tenaga keupayaan yang kita panggil tenaga keupayaan kenyal. Semua objek yang bersifat kenyal, dia ada tenaga keupayaan kenyal ni bila dia dalam keadaan tak seimbang. Awak mampatkan sponge, awak regangkan getah. So dia tak seimbang tu. Bila-bila dia berupaya untuk kembali ke keadaan normal balik, keadaan asal. Sama juga macam ketinggian ni, tenaga keupayaan graviti ni. Bila-bila dia akan jatuh ke keadaan keseimbangan dia, iaitu dekat H sama dengan kosong. Faham ke tak? Faham? Cepat sangat ke? Faham. Okey, faham konsep tu. Okay, cikgu nak budak-budak ni yang belajar fizik ni faham fizik bukan semata-mata nak periksa. Okay, belajar lillahi ta'ala. Okay, seterusnya. Sebab kita kekurangan pelajar pakar-pakar saintis semua, kita kurang. Ramai yang tak nak ambil sains. Okay, hitungkan jumlah. Jadi tenaga apa kepada tenaga apa? Tenaga keupayaan graviti kepada tenaga Kinetik. Yes, good. Okay, tulislah sendiri panjang-panjang. Jangan tulis macam ni. Tulis macam tu saya tak ajar. Tulis panjang-panjang. Okay, nombor 2. Hitung jumlah tenaga troli pada kedudukan awal. Kedudukan awal ni, dalam kedudukan awal dengan ketinggian berapa tadi? Ketinggian berapa? 2 meter. Okay, berapa dia punya tenaga dia? Tenaga kinetik, tenaga keupayaan graviti lah. mgh. So M dia berapa? G dia dah bagi ni. Lepas tu darabkan dengan H. H 2 meter. Mesti unit SI. Jisim dia bagi tadi. Jisim dia berapa? Jisim dia 2 kg. So 2 kg darab 10 Newton. 2 darab 10 darab dengan H2. So dapat berapa? Dapat berapa? 2 darab 10 darab 2 dapat berapa? 40 joule. Okey. Kalau tak tahu, masukkan dia punya unit. Okey, yang ini kg, yang ini Newton kg negatif 1, yang ini meter. Kg negatif 1 dengan kg potong tinggal Newton meter. So 40 joule adalah 40 Newton meter. Sama je. Okey, faham? Faham. Okey. Okay, tapi yang penting akhir. Nilai akhir ni kena ada unit. Okey. Kalau dulu marking paper tu tak ada unit pun tak apa. Tapi saya takut dia orang strict. Okey, awak masukkan unit akhir tu. Okey, seterusnya nombor 3. Jika kerja yang dilakukan untuk mengatasi rintangan ialah 4 joule. Okey, berapakah kelajuan troli semasa mencecah lantai? Okey, sekarang dia bagi apa tu? Kerja. Okey, kerja yang dilakukan untuk mengatasi troli. So dia ada daya geseran kat belakang tu 4 joule. Jadi berapa jumlah tenaga tinggal? Dia nak turun tu ada daya geseran ke belakang. So tenaga yang disebabkan oleh geseran tu sebanyak 4 joule. Arah ke belakang. Yang ni dia turun ni arah ke depan. So arah bertentangan. So 40 joule tolak 4 joule. Dapatlah tenaga yang dia ada untuk dia boleh turun menggelongsor sampailah ke bawah ni. Iaitu 36 joule. Mas tutup pintu mas. Semua ada kelas, semua tutup pintu. Okay, faham ke tak? Okay, faham? 36 joule ni macam ni dah dapat faham? Faham. Faham. Okay, sekarang dia nak kelajuan. Kelajuan kita nak cari daripada tenaga keupayaan graviti ke daripada tenaga kinetik? Kinetik.
kinetik. Samakan dengan 36 ni awak samakan dengan formula tenaga kinetik iaitu setengah mv kuasa 2. So kita nak cari V. Okay, cuba dapatkan M yang sama. Okay, M yang sama 2 kg. Masukkan 2 kg. So 2 kg dengan 2 kg boleh potong. Okay, jadi ni square root kan. Kuasa 2 ni kita square root kan. So kita akan dapat berapa? 6. Betul? Square root Betul. 36 is 6, right? Okay, so hal laju kita dapat 6. B sama dengan 6. MS negatif 1 untuk hal laju. Kalau pecutan negatif 2. Okay, boleh faham sampai sini? Boleh. Okay, good. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 8. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan hal laju? Raja menunjukkan satu graf hal laju masa. Okay, hal laju masa bagi menggambarkan pergerakan berbasikal akil dari rumah ke sekolah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hal laju? Hal laju Sesaran ialah bagi masa. kadar perubahan sesaran. Sesaran bagi masa. Awak sebut kadar sebab apa-apa yang bahagi masa kita panggil kadar. Sesaran dia sentiasa berubah-ubah kan sesaran dia ni. Jadi kadar perubahan sesaran. Okay, sesaran tinggi, hal laju tinggi, sesaran rendah, hal laju rendah. So sesaran berubah-ubah. So perubahan sesaran bagi masa ataupun kita sebut kadar perubahan sesaran. Faham tak Nabil? Kita kena sebut kadar. Macam tadilah kadar perubahan momentum. Faham? Faham. Okay, sebut kadar. Okay, seterusnya B. Berdasarkan Raja, perihalkan hal laju dan pecutan akil semasa berbasikal dari A ke D. Okay, dia suruh awak describe the motion. Okay, untuk akil tu. Okay, so kita tengok graf ni daripada masa berapa sampai berapa. So itulah cara awak describe. Okay, kita mula daripada 0 hingga 5 saat. Okay, hal laju dia bertambah secara Seragam. seragam. Okey. Kemudian daripada 5 hingga 15 saat hal lajunya Malam. malar. Okey. Kemudian daripada 15 ke 19 saat apa berlaku? Berkurang secara seragam. Okey, CD tu dekat CD awak kena tulislah AB. Okay, AB, BC, CD setiap point tu. So hal laju berkurang secara seragam. Okay, ataupun nyah pecutan mala. Dekat AB ni pecutan mala. Sebab hal laju bertambah secara seragam. Okay. Dia ada pecutan tapi pecutan positif lah. Okay, ni pecutan negatif. Tapi nilai dia mala. Sebab dia punya kecerunan dia mala. Yang ni pecutan kosong ataupun hal laju seragam. Hal laju mala. Okay, hal laju mala sini. Boleh dapat tak? Sebut sekali lagi. Okay, daripada A ke B, apa berlaku? Bertambah secara seragam. Apa benda yang bertambah? Hal laju. Hal laju bertambah secara seragam. Okay, daripada B ke C, apa berlaku? Hal laju malam. Hal laju mala atau pecutan sifar. Okay, daripada C ke D, apa berlaku? Yang pecutan secara seragam. Nyah pecutan mala. Okay, nyah pecutan mala ataupun hal laju Secara berkurang. seragam. Hal laju berkurang secara seragam. Yes, hal laju berkurang secara seragam. So kita akan dapat kecerunan yang mala. Kecerunan tu mewakili nyah pecutan mala. Yang ni pecutan mala. Okey, hal laju bertambah secara seragam. Sebab kecerunan daripada graf hal laju masa ni mewakili pecutan kan. Pecutan bila graf linear, nilai kecerunan dia sama je kat mana-mana titik. Jadi pecutan dia pun sama je. Pecutan mala lah. Okey, seterusnya nombor untuk C. Berdasarkan Raja hitungkan. Okey, sekarang hitungkan. Okey, memang soalan bahagian C ni dia ada konstruk mengira 5 markah. Okey, biasanya 5 markah. Tak tahu lah kalau ada berubah 6 markah pula. Tengoklah. Tengok kat atas berapa dia main-main. Okey, cepat. Pecutan untuk AB. So tahu kan? Tinggi bagi
lebar. Tinggi 20 bahagi 5. 20 bahagi 5 berapa? 4. Betul? 4 ms negatif 2. Pecutan untuk AB. Okey, pecutan untuk CD. Untuk CD dapat berapa? Ni AB. CD tinggi 20 bagi dia punya lebar 4. 4. So dapat negatively. Dapat Dua. negatif sebab ni. Sebab dia berkurang ni negatif. Keculunan berkurang negatif. So negatively ms negatif 2 untuk pecutan. Kalau awak nak confirm lagi, awak masukkan dia punya unit. Unit ms negatif 1 bahagi dengan s. Ni ms negatif 1 awak bagi dengan s, memang awak akan dapat ms negatif 2 ni. Okey. Faham? Faham ke tak? Faham. Senang je kan ni. Okey, kemudian lagi satu kuantiti fizik yang kita boleh dapat daripada graf hal laju masa ialah sesaran di bawah sesaran. Sesaran ialah luas di bawah graf ni. So luas di bawah graf bentuk trapezium, jadi sesaran dia 1/2 darab 2 sisi selari iaitu 15 tolak 5, 10 tambah 19. Okay, darabkan dengan tinggi 20. Okay, so dapat berapa? 290. Okay, 290 meter. Okay, sebab sesaran unit dia meter. Kita cancelkan yang ni. So dapat unit meter. Okay, so faham itu? Okay, sekarang kita nak pergi kepada soalan. Bagus. Soalan making decision construct. Sama macam tadi. Okey, jawab dalam bentuk jadual. Jadual menunjukkan senarai ciri-ciri 4 jenis basikal. So awak ada 4 jenis basikal. Okey, kemudian awak kena kaji setiap spesifikasi ni. Okey, keempat-empat basikal ni awak kena tengok kesesuaian bagi setiap reka bentuk dan spesifikasinya. Tentukan basikal yang paling sesuai digunakan untuk bergerak dengan kelajuan tinggi. So dia sesuatu benda tu tengok apa tujuan design dia tu. So kalau awak ditugaskan untuk tengok basikal untuk yang bergerak laju, so awak kena cari yang bergerak laju lah, yang boleh membantu awak bergerak laju. Okay, so kita buat kaedah numbering. Okay, kalau ada jadual macam ni kita buat kaedah numbering. Okay, yang pertama, yang mana yang boleh tolong awak? Saya tanya Munawarah pula. Tadi saya nampilkan, sekarang saya tanya Munawarah pula. Yang mana satu antara keempat-empat spesifikasi ni yang boleh membantu awak membuat keputusan dulu? Yang mana satu? Kita nak bergerak laju dia punya basikal tu kita nak yang paling bagus untuk kelajuan tinggi. Bergerak dengan kelajuan tinggi. So agak-agak mana? M. Munawarah? Agak-agak yang mana Munawarah? M. M. Tak kena okey, tak ada, tak tahu awak tak tahu yang mana satu. Tak tahu. Awak tak tahu M. Tak M. tahu M. Oh, awak kata M. Kenapa awak cakap M? Sebab dia kata dia berbuat pada keluli alloy. Keluli alloy. Okey. Kenapa kalau awak pilih keluli alloy? Apa kelebihan, apa beza dengan gentian karbon? Okey. Keluli alloy ni logam kan? Karbon ni bukan logam. Mana yang lagi berat? Logam ke bukan logam? Bukan logam? Logam. Yang lagi berat adalah Logam. logam. Okey, keluli alloy. Keluli tu berat tau. Okey, berat. Jadi kalau berat kan Munawarah, boleh ke awak pergi laju Munawarah? Tak. Tak kan? Betul? Tak. Tak kan? Tak. So kita ni dulu. Ataupun kalau kita tak nak buat tu sebab kadang-kadang dia confuse kan. So dekat situ kita buat numbering. So kita ada 2 je.
Okay, kita buat numbering. So pilihan untuk gentian karbon ni kita buat nombor 1, nombor 1. Keluli ala ni kita buat nombor 2, nombor 2. Okay, sekarang kita tengok pula jenis pemegang. Okay, jenis pemegang mana yang sebab kalau awak biasa tengok basikal lumba. Okay, saya search lah sikit kat sini. Mungkin awak tak ada idea mengenai basikal lumba. Basikal lumba dia kena aerodinamik tau. Apa-apa yang melibatkan perlumbaan dia kena aerodinamik, design aerodinamik yang boleh mengurangkan rintangan udara. Okey, basikal lumba. Okey. Cuba tengok basikal lumba tu. Okey. Dia karbon kebanyakan untuk kita buat bahan yang ringan-ringan ni daripada gentian karbon. Okey, sebab karbon ni dia ringan. Macam bot laju pun kita ada guna komposit karbon. Okey, karbon komposit. Lepas tu tengok depan dia, pemegang depan, bahagian depan tu. Ni bahagian depan. Nampak bahagian depan ni? Bahagian depan ni macam mana? Dia bengkok ke macam straight je? Bengkok tak? Bengkok. Bengkok. Sebab apa dia bengkok? Dia nak tu aerodynamic shape kat depan tu. Macam bengkok tu kan maksudnya mengurangkan rintangan udara. Faham tak? And then kalau awak duduk dekat basikal lumba ni, dia punya seat tinggi dan dia punya handle dia rendah. So agak-agak macam mana cara duduk awak tu? Orang lumba basikal tengok dia macam bongkok. Kenapa dia kena bongkok? Sebab angin tu nanti dia terus. Yes. Nampak? Dia kena bongkok macam tu sebab nak mengurangkan. Kalau awak tegak badan awak, jadi udara tu, gerakan awak tu dah dihalang oleh udara. Jadi bila awak bongkok, dia dapat mengurangkan rintangan udara. So bila dapat mengurangkan rintangan udara, dia lagilah laju. Faham tak? Okay, tengok pula dia punya topi dia tu. Topi dia tu bentuk aerodinamik. Semua sama untuk mengurangkan rintangan udara. Tapi semua benda-benda kita design untuk kelajuan termasuk baju, helmet, semua ringan. Tengok dia punya bilah tayar dia tu. 3 je. Dia nak memang yang ringan sebab dia nak pergi laju. Okay, faham? Okay, so kat sini kita ambil yang pemegang yang macam mana? Okay, sudah buat nombor dia. Bengkok. Okay. Sekejap. Hilang ni. Okay. So kita ambil yang bengkok tu kita buat nombor 1. Yang lurus tu kita buat nombor 2. Okay. Kemudian tayar. Okay, tayar. Tengok yang tadi ni kat sini. Okay, tayar. Agak-agak tirus ke lebar tu? Tirus. Tirus. Okay, tayar tirus. So tirus kita buat nombor 1. Okay, tirus kita buat nombor 1. Lebar kita buat nombor 2. Mana pun kita ada ni. Okay ni, sorry. Tirus buat nombor 1, lebar kita buat nombor 2. Okay, dan last kali kita ambil yang ada bunga ke tanpa bunga? Tanpa bunga. Okay, tanpa bunga. Sebab kalau ada bunga, dia mencengkam. Bila mencengkam susah nak gerak. So kita ambil yang tanpa bunga nombor 1, yang berbunga nombor 2. Kemudian bila awak dah buat numbering ni, dia akan membantu awak untuk membuat pilihan bila awak totalkan. Ambil jumlah yang paling sikit. Okay, so 2 campur 1 campur 2 campur 1 jadi 6. Untuk J 6. Untuk K 4, untuk L 6, untuk M 8, paling tak bagus. Okay, so yang paling kecil tu, jumlah yang paling kecil tu adalah pilihan kita, K. Okay, faham? Faham ke tak? Okay, tapi cara nak terang kena guna jadual. Okay, so kita dah dapat lah 5 markah kat situ. Ya. Cikgu kan macam tadi topi dia kan ke macam tajam belakang tu kan angin daripada depan. Lepas tu tadi kan seat dia tu kan lagi tinggi.
So Hmm. angin dia dari mana? Nah, kan Angin, macam kata apa tu kat angin depan, tu kadang-kadang daripada kat depan. belakang. Angin daripada depan, pergerakan angin tu menentang pergerakan kita tu. Ini gambar tadi tu. Okay. Kita gerak ke depan. Kita gerak ke depan, jadi akan ada rintangan angin ke belakang. So kalau kita tegakkan badan kita dah menambahkan rintangan angin tu. Kita dah mengurangkan kelajuan kita sendiri, kelajuan pergerakan tu. Kalau kita tegakkan badan. So, kita kena ikut dia punya shape dia tu. Kiranya Macam badan tu straight je lah. Badan straight, badan tu membungkuk lah, membungkuk ikut macam orang ni lah. Straight tu maksud saya macam ni. Macam ni. Kalau awak tak, kalau seat dia tinggi kan, kalau seat dia rendah, seat dia rendah, dia punya handle dia tu tinggi. Jadi awak akan tegakkan badan. Bila tegakkan badan, bila awak kayuh basikal kan, ni basikal, awak kayuh basikal, pegang handle dia. Sorry lah, saya tak cantik tulisan ni, lukisan. So angin ni, bila awak tegakkan badan, angin datang daripada depan, awak nak pergi ke depan tapi ada rintangan udara. Rintangan udara ni dah menolak awak, menolak jadi dah melambatkan pergerakan. Faham tak? So kita kena duduk, membungkuk. Alamak, tak kecil lah. Ni dia punya topi dia tu. Topi dia aerodinamik. Kemudian ni badan dia, postur badan dia membungkuk. Kepala dia. Orang ke apa ni? So dia tak pandai. Dekat sini lah flow angin tu. Angin tu tak terhalang, faham tak? Kita mengurangkan rintangan udara. Kalau macam ni, posisi macam ni, kita dah menambahkan rintangan udara. Boleh faham tak maksud cikgu? Ni helmet tu. Ni badan orang. Ni angin tu. Faham tak? Faham tak maksud saya? Faham. Okay. Sama juga kalau design kereta dulu-dulu, kereta Puton Saga dulu-dulu kan petak depan dia kan, Volvo dulu petak. Yang ni design macam ni, pak segi ni, bila udara nak lalu dia terhalang, so dia melambatkan pergerakan. So kereta-kereta sekarang dia punya design depan dia semua macam curve. So kat sini dia membantu aliran udara semua saja, mengurangkan rintangan udara. Aerodinamik kita panggil. Okay? Semua shape tu kita panggil aerodinamik. Okay, so apa tadi? Okay, kita nak tahu dia punya reason dia. Okay, kenapa kita guna, tahu kan kena buat dalam bentuk jadual. So saya tak payah pergi kepada jadual ya. Okay, faham kan kenapa? Macam ni nak tulis, faham kan? Faham ke tak? Boleh. Okay, boleh. Okay, ni nombor 2. Okay, so awak totalkan, awak dapat yang ni 4. Kenapa dia hilang tadi? Okay, so kalau awak terangkan, awak buat jadual. Okay, spesifikasi bahan untuk rangka basikal diperbuat daripada gentian karbon, dapat 1 markah. Kenapa? Ringan ke berat? Gentian karbon dia punya jisim dia rendah ke tinggi? Jisim rendah. Rendah. Jisim Jisim rendah. rendah, ringan, ketepatan rendah. Mana-mana awak tulis je semua tu. Ringan, ketepatan rendah, jisim kecil. Okay, sebab dia nak pergi laju. Bila laju mesti jisim kecil. Apa-apa objek pun. Okay, seterusnya. Pemegang bengkok, cikgu kata kalau design shape bengkok-bengkok ni, apa bentuk tu? Dynamic. So jenis pemegang yang bengkok. Okay, reason dia, penerangan dia untuk menambahkan bentuk aerodinamik. Jadi rintangan udara berkurang ke bertambah kalau aerodinamik? Berkurang. Tulis je sama tu. Okay, rintangan udara berkurang. Sebab nak pergi laju, jadi rintangan udara kena kurang. Okay, kemudian sama juga macam jet. Okay, jet kan design depan dia tu tajam. Jet pejuang tu tajam sebab dia nak pergi laju. Rintangan udara sangat-sangat kurang. Okay, tayar tirus. Okay, tayar tirus kenapa? Nak kalau, okay, kita lukis tayar. Kita lukis tayar.
Okey, tayar. Okey, ni tayar yang lebar. Pandangan sisi. Ni tayar yang tirus. Okey. So, tayar yang lebar, dia punya sentuhan dengan tanah dia, permukaan sentuhan, area sentuhan dia tinggi. So, geseran akan friction akan bertambah. So, melambatkan pergerakan lah. Mengurangkan kelajuan kat situ. Okey, bila geseran dia bertambah sebab tayar yang lebar tu dia apa? Tayar yang lebar tu dia punya luas permukaan sentuhan dengan tanah tu akan menjadi tinggi. Tapi kalau yang tirus ni luas permukaan sentuhan tayar dengan tanah jadi rendah. Jadi daya geseran F kecil tu simbol untuk daya geseran akan jadi rendah. So awak tulis kurangkan geseran. Lagi satu dia ringan. Kalau tayar yang jadi tirus ni dia ringan. Sebab yang ni kan dia punya G-rim, bilangan G-rim dia lebih banyak. So bila lebih banyak dia G-sim tambah. Yang ni sikit G-rim dia. Bila G-rim dia sikit, G-sim dia kurang. Dia ringan. So bila ringan dia boleh pergi laju. Okay, faham tak? Okay, last kali tayar tanpa bunga. Bila tanpa bunga, dia kurangkan geseran. Sebab kalau ada bunga, cengkaman tinggi. So geseran tinggi. Faham? Boleh faham? Boleh. Okay. Dapatlah 8 markah kalau awak terang sekali penerangan sebab-sebab dia. Markah ke-9 pilihan. Markah ke-10 awak terang balik bahan untuk rangka basikal diperbuat daripada gentian karbon, koma, jenis berpegang, bengkok, koma, saiz tayar, tirus dan jenis tayar tanpa bunga. Dapatlah 1 markah untuk justifikasi atau kesimpulan. Dah. Senang ke susah? Cikgu, Senang ke susah? Ya. kalau buat yang kotak-kotak tu kan, Ya. kira dapat markah lah. Bukan. Kalau buat kotak-kotak sebenarnya awak memudahkan pemeriksa mencari point. Awak kalau memudahkan pemeriksa senang nak tanda. Kalau awak tulis dalam bentuk ayat, pemeriksa kena cari point. Okay, boleh? Paling kurang pun awak buat dua kolom. Okay, paling kurang. Tapi saya dah ajar 3, buat 3 lah. Okay, faham? Faham. Okay. Seterusnya soalan ni. Okay. Adam menarik sebuah kotak yang berjisim 4 kg. Dia tarik tau, tarik. Okay, di atas lantai dengan daya 6 Newton. So tarik macam ni lah. Okay, daya F 6 Newton. Ini kotak. Jisim 4 kg. Okay. Kotak tersebut bergerak dengan hal laju malar. So kalau ada perkataan hal laju malar, percutan, Sifar. sifar. Okay. Berapakah daya geseran antara kotak dan lantai? Okay, dia nak daya geseran. Okay, daya geseran adalah daya yang menentang pergerakan. Okay. So saya akan tulis benda ni. Lepas tu dia nak daya geseran Awak ingat soalan dia nak apa? Dia nak apa pelajar? Daya geseran. Daya geseran inilah arah dia. Menentang pergerakan. Sebab pergerakan ke sini jadi dia menentang pergerakan. Simbol dia F kecil. Okay. So soal kotak ni dia bergerak mendatar ke bergerak secara menegak? Menegak ke atas. Mendatar macam ni. Mendatar. Mendatar. So bila mendatar dia melibatkan Fx. Okay, daya ni awak dah masuk bab 1 belum? Cikgu awak dah terang bab 1 belum? Bab 1 form 5. Dah terang ke belum? Masih belum. Masih belum. Okay. Nanti habis je yang ni, minggu depan saya terangkan bab 1, saya ajar terus boleh? Boleh. Okay, dan kita buat latihan terus lah bab 1 tu. Okay, so ni kita kena leraikan kepada Fx dan Fy. Okay, sebab daya yang kita ada, daya menarik ni dia bukan pada paksi X, dia bukan pada paksi Y.
So tugas kita bila kita dapat daya F yang bukan dipaksi X, bukan dipaksi Y, kita kena leraikan. Kita kena leraikan F tu kepada Fx dan Fy. Lepas tu kita tengok pecutan dia arah mana? Arah X ke arah Y? Okay, kalau dia bergerak arah X, maksudnya yang menggerakkan objek tu adalah Fx. Kalau dia bergerak arah Y, maka yang menggerakkan objek itu adalah Fy. Faham tak maksud cikgu? Faham tak? Faham ke tak? Daya F Faham ni lagi, dia ada cikgu. daya F ni dia ada dua komponen. Okey, satu Fx, satu Fy. Jadi yang menggerakkan objek ni, kalau kita kena tengok objek tu gerak mana. Kalau dia gerak secara mendatar, maksudnya sepanjang paksi X, so Fx lah yang terlibat untuk menggerakkan. Kita tak payahlah kacau Fy, kita ambil Fx je untuk kita pertimbangkan. Sebab Fy ni stable. Objek ni pada paksi Y dia stable. Dia duduk je kat atas lantai tu kan. Dia tak bergerak ke atas ke bawah pun. Jadi kita tak payah pun tengok Fy, kita tengok Fx je sebab dia bergerak ke depan, ke kiri. Betul tak maksud cikgu ni? Faham tak? Faham. Faham kan? Okey, lepas tu sekejap lagi dia nak kira pecutan jika ditarik dengan 18 Newton. Okey, kita tengok kat sini Okay. Kita lukis sekali lagi. Yang pertama dia nak geseran. Ini adalah kotak tu. Okay, kita ada satu daya. Okay, kita labelkan dengan F. Dan daya ini bukan dipaksi X dan bukan dipaksi Y. So bila awak nampak daya yang bukan dipaksi X dan bukan dipaksi Y, awak kena leraikan dia kepada paksi X, Fx, Fx, dan satu lagi awak kena lerai kepada paksi Y, Fy. Itu tugas awak, Fy. Faham tak? Faham ke tak? Faham. Lepas tu bila dia bergerak secara mendatar. Okey, dia bergerak secara mendatar. Okey, dia ada daya geseran yang telah melambatkan pergerakan dia. Okey, daya geseran ni kita labelkan dengan F dan awak disuruh mencari berapa nilai daya geseran tersebut. Okey, dan diberikan data-data kepada awak ialah F itu nilai dia ialah berapa? Berapa F diberikan? Berapa nilai F? Berapa nilai F tadi? Okey, dalam buku teks. Kejap dalam buku teks simbol friction force tu R besar. So saya kena guna dalam buku teks. Kalau F kecil tu simbol yang lama KBSM. So dalam buku teks awak form 5 tu simbol friction force adalah R besar. So dia nak R besar tu berapa? Okey. Okey, berapa nilai F ni tadi? Berapa? Nilai F 18 Newton, betul? 18 Newton. Okey. Lepas tu dia bagi nilai A sama dengan lepas tu dia bagi nilai M sama dengan berapa? Jisim objek kotak tu? 4. Berapa? 4 kg. Okey, 4 kg. Okey. Pelajar-pelajar kena faham satu benda tau. Okey, semua objek yang ada kat dunia ni, okey, dia boleh bergerak sebab menggunakan formula ni. F sama dengan MA. Okey. So dia objek tu berapa jisim dia boleh bergerak. Awak sendiri kalau berjalan, awak sendiri ada jisim awak daratkan dengan pecutan awak. Okey. Lepas tu awak samakan dengan daya bersih. F ni adalah daya bersih, daya tunggal. Daya tunggal bila awak dah tolakkan daya ke depan dengan daya ke belakang. Ataupun daya ke atas dengan daya ke bawah. Okey, sekarang objek ni bergerak secara paksi X. So kita Cikgu. abaikan Fy, ya. F tu 6 Newton, cikgu. F ni 6 Newton. F 6 Newton Betul. Okey, F 6 Newton. F 6 Newton. 6 Newton. Okey.
So sekarang ni yang menggerakkan objek ni Fx ke Fy? FX. Okay, Fx. So kita ambil Fx tolak dengan R. Okay. Samakan dengan MA. Okay. Sebab daya paduan ialah jumlah daya-daya sepanjang paksi X samakan dengan jisim darab pecutan. Samakan. Faham ke tak? So daya paduan ada dua formula. Satu sama dengan MA, satu lagi jumlah daya-daya di sepanjang paksi X. So kita samakan lah. Ada dua persamaan kat sini. Persamaan serentak lah. Dua-dua tu disamakan. Sorry, kita samakan. Okay, faham? Faham ke tak? Sampai sini? Faham. Faham. Okay, sekarang bila hala jumlah pecutan kosong. So sekarang ini sama dengan kosong. So bila sama dengan kosong, Fx sama dengan R. So R sama dengan Fx iaitu berapa? Berapa nilai dia? Fx tu tak tahu. Okay, sebab apa tak tahu? Sebab saya tak tahu dia punya sudut. Dia ada sudut dia. Mana gambar? Ada gambar tak? Dia tak bagi gambar aku. Soalan tak ada gambar. Patutnya kan ada sudut. Alamak. Sorry pelajar. Ini sebenarnya dia tarik secara menegak je. Saya pula. Okay, dia tarik macam ni je, dia tak ada sudut. Alah, hai. Abaikan yang ni. Dia tarik macam ni je, dia tarik macam ni. So kat sini Fx tu F lah. Okay, so sama dengan 6 lah Newton. Sama je. Sebab dia tarik secara, dia tarik sama. Kalau kata yang macam ni tadi, dia kena bagi sudut. Untuk dapat Fx, kita kena tahu sudut kat sini. Faham tak? Faham ke tak? Faham. So sekarang sebab dia tak ada sudut, maksudnya dia tarik macam ni je lah. Dia tarik betul-betul selari dengan paksi X. So Fx ditentang oleh R, tapi sebab dia bergerak dengan pecutan kosong, maksudnya hal laju malah, jadi nilai daya geseran sama dah dengan nilai daya yang diberikan tu F. Kita boleh simpulkan dengan F1 ataupun F saja. Dia dapatlah 6 Newton. Okay, sampai sini faham tak? Saya dah kelirukan awak kat atas tu. Faham ke tak? Faham. Seorang je yang sebut faham ni, yang lain faham ke tak? Faham. Anak saya pula nak faham. Okay. Lukis balik. Okay, nanti awak naik yang form 5 punya tu, masa itulah baru buat soalan leraian daya tu lagi mencabar. Yang ni asas je form 4 punya. Okay. Sekarang ni kita pergi kepada soalan B. Okay, soalan B dia cakap apa? Dia bagi nilai pecutan. Betul? Tak, bukan. Dia suruh cari nilai pecutan apabila dia bagi daya tarik ni, Fx ni dia bagi nilai dia berapa? 18. Yes, 18. Dia tambahkan 2 kali ganda lah. Tadi dia bagi 6 Newton je. Bila bagi 6 Newton, dia bergerak dengan hal laju malah pecutan kosong. Tapi sekarang dia tambahkan Fx tu menjadi 18 Newton. Jadi 18 Newton, kita guna balik formula yang ni. Okay. Sorry. Okay. Kita guna formula yang sama. Jumlah daya-daya sepanjang paksi X kita samakan dengan MA. Sebab MA tu lah yang nak bergerak tu kan. Okay. Samakan dengan MA. Okay, Fx sekarang dah 18 Newton. And then geseran sama sebab kita punya permukaan jalan jenis sama tak berubah, berat pun sama tak berubah. Jadi geseran pun samalah 6 Newton. Jisim berapa jisim? 4. Okay, pecutan yang kita nak cari. Okay, so 6 bahagi 4. Okay, dapat berapa pecutan dia? Apa? 6 bagi 4 dapat berapa? Bukan 12 ke cikgu? 18 tolak 6, 12 kan? Ya betul. Saja nak tengok awak ngantuk ke tak. Okay, betul 12. Okay, betul 12. Okay, 12 Newton bagi 4 dapat berapa?
3. So kotak ni boleh bergerak dengan pecutan 3 Newton second negatif 2 apabila daya ke depan diberikan melebihi 6 Newton. Sebab 6 Newton sama dengan geseran. Kalau dia bagi 6 Newton, geseran per 6 Newton, dia tak adalah pecutan, dia hanya boleh bergerak dengan hala jemala. So bila dia nak ada pecutan, dia kena tambahkan lebih daya ni, lebih daripada 6 Newton, 7 Newton ke, 8 Newton ke. So dia adalah pecutan kat situ. Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, awal pula habis. Okey, kejap. Apa lagi nak tanya? Faham Semua tak ada apa-apa nak tanya lagi. Ni tanya apa-apa lagi tak? Tak ada. Okay, saya awal 5 minit kat sini. Jadi nanti next class saya tambah masa panjang sikit. Okay? Saya lebihkan lebih pukul 10 sikit. Boleh? Boleh. Okay, nanti okey ke saya ajar bab 1 kat awak? Okey ke? Bab 1 form 5 tu. Boleh ke? Munawara semua boleh ke? Okey je. Kita start. Ya, okey. Semua okey? Okey. Okey. Okay, so saya akan guna slide dan awak boleh rujuk buku teks